Ini 8 Januari 2023, saya pilih untuk membuat lawatan kerja ke pintu masuk utama negara, iaitu lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur untuk beberapa tujuan khusus. Yang pertama, untuk melihat sendiri proses bagaimana di KLIA ini menerima kemasukan pekerja asing sebagai poin pertama ketibaan mereka, dan melihat sendiri bagaimana proses penerimaan ketibaan pekerja asing ini untuk dipastikan kepatuhan terhadap semua dokumen dan syarat-syarat kemasukan. Dan aspek itu saya perhatikan mempunyai kepatuhan yang tinggi dengan sistem yang digunakan pakai oleh Jabatan Immigration sebagai jabatan yang paling awal menguruskan ketibaan pekerja asing ini. Kerjasama daripada majikan juga adalah prasyarat penting, rukun penting dalam memastikan bahawa proses pekerja asing yang dipohon oleh majikan itu tidak ada sebarang masalah. Jadi win-win kerajaan dengan sistem, dengan urusan visa, keselamatan dan sebagainya, menunaikan tanggungjawab dan peranan. Pekerja datang untuk tujuan untuk selain mencari rezeki adalah untuk membantu sektor ekonomi negara kita. Majikan yang terlibat dalam sektor ekonomi yang berkaitan pula, dia ikut melengkapkan dengan cara mengesahkan bahawa mereka lah yang memerlukan jumlah pekerja asing berkenaan. Jadi pintu masuk KLIA ini adalah pintu masuk utama dan saya perhatikan itu sebagai checkpoint yang pertama. Secara kebetulan pula hari ini juga adalah 8 Januari adalah hari di mana pintu masuk negara kita, khususnya ketibaan pelancong dari Hong Kong dan China itu tiba, dan 8 Januari ini ada 3 pesawat. Saya sempat untuk bertanya khabar dengan pelawat dari China yang umumnya mereka berpuas hati dengan sistem yang memproses kemasukan mereka di pintu masuk utama Jabatan Immigration ini, dan itu memberikan kelegaan. Saya juga berpeluang melihat dan menerima taklimat daripada Dr. Anizan dari Kementerian Kesihatan selaku doktor yang bertugas shift 8 jam, 24 jam ini, setiap 8 jam pertukaran shift, sebab mereka adalah yang bertanggungjawab soal kamera terma yang pertama sekali mengesan soal status demam, tidak demam ataupun ada simptom lain, dan mereka sampaikan kepada saya taklimat bagaimana proses itu dilalui. Saya sempat berpeluang untuk melihat sendiri data-data kemasukan yang melalui proses kamera termal itu, dan untuk hari ini tidak ada sebarang insiden peningkatan daripada kedatangan pelawat ini. Itu juga memberikan kita kelegaan untuk hari pertama ini. Tapi sistem itu adalah sistem yang sangat intact, boleh mengesan, dan kalau ada dikesan suhu badan yang tinggi, kemudian dilakukan pula pemeriksaan oleh pasukan perubatan. Kalau masih tinggi juga, mereka segera akan dibawa ke Hospital Sungai Buloh, dan proses itu sangat, untuk hari ini ia tidak menunjukkan angka luar biasa selainkan normal macam hari-hari biasa, walaupun ketibaan penerbangan tambahan dari China. Itu syor oleh Jawatankuasa Disiplin yang kemudiannya dibentang dan diperakui. Dalam mana-mana keputusan disiplin parti, dia ada ruang untuk mengemukakan rayuan dalam tempoh 14 hari. Saya percaya sebagai pimpinan veteran dan lama, Tian faham tentang proses ini, dan saya yakin beliau akan memanfaatkan proses rayuan ini. Daripada situ lembaga rayuan akan meneliti asas-asas rayuan yang beliau buat. Oh, dia boleh buat rayuan lagi? Masih boleh rayuan, tidak ada masalah. Setiap kes disiplin itu terbuka kepada proses rayuan. Tak ada yang membezakan Tian dengan kes-kes yang lain. Walaupun statusnya pemecatan, tapi Tian masih lagi boleh mengemukakan rayuan.